Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini Agenda Wani. Rakaman dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur dan kita sudah pun memasuki era PKP bersyarat dan diteruskan hingga awal Jun nanti. Hampir sudah pun memasuki bulan kedua dan juga memasuki hampir bulan ketiga kita melalui PKP ini sejak 18 Mac lalu, dan di kebanyakan negara seperti juga negara kita Malaysia sudah pun melonggarkan beberapa sekatan yang sebelum ini begitu ketat dikenakan, seolah-olah tidak bergerak langsung kegiatan ekonomi dan juga sosioekonomi negara masing-masing. Kita boleh lihat yang pertamanya China sendiri di wilayah Hubei, Wuhan dan juga seluruh negara China sudah pun membuka kegiatan ekonominya. Begitu juga negara seperti New Zealand, Australia dan juga di kebanyakan negara Eropah. Tetapi apa yang membimbangkan selepas beberapa kelonggaran diberikan ini, kita dengar berita beberapa kes ataupun kluster baru muncul seperti di Korea Selatan. Begitu juga di China ada kes pertama sudah pun dicatatkan di wilayah Hubei iaitu di Wuhan sendiri dan juga di negara-negara Eropah. Dan kita juga selepas PKP bersyarat kita lakukan sekarang, ada beberapa kes utamanya di kalangan pekerja asing di kawasan tempat kerja mereka seperti tapak pembinaan, kilang dan seumpamanya sudah pun dikesan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan situasi yang sudah pun dilonggarkan ini, tetapi dalam masa yang sama kita terus berwaspada dengan pemerkasaan komuniti dan juga isu berkaitan dengan kesihatan awam ini perlu diberi perhatian secara serius dan kita tidak boleh alpa dalam waktu sesaat sekalipun. Jadi bersama saya di talian melalui Skype sekarang Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai permulaan, mungkin Dr. Zainal boleh beri sedikit komentar bagaimana, adakah Dr. Zainal berpuas hati selepas kita memasuki era PKP bersyarat ini dan kes masih 2 digit walaupun berkurangan, tetapi kita dengar juga berita kes-kes positif di kalangan pekerja asing dan juga pelarian yang kita kata pun dengar dan juga dicatatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Apa pandangan Dr. Zainal? Ya, pertama kita merasa syukurlah kepada Allah SWT dan terima kasihlah kepada kerajaan yang telah membuka PKP ataupun mengangkat PKP bersyarat ini. Dan walaupun ada setengah-setengah pihak mengatakan bahawa pembukaan ini adalah mungkin terlalu awal dan terlalu besar, ya. Tetapi saya rasa pihak kerajaan telah bersedia, ya. Dan apa yang terjadi sebenarnya, ini perkara-perkara yang kita anticipate, iaitu akan berlaku kes ataupun kluster baru terutama di komuniti pekerja, komuniti asing dan juga komuniti tempatan yang orang katakan tidak begitu menjaga SOP ataupun amalan-amalan normal ni, ya. Kerana itu kita harus terus tekan memantau dan secara rapilah beberapa kawasan ataupun komuniti ini. Bergerak ke hadapan, kita masih dalam PKP bersyarat hingga awal Jun nanti dan juga kita masih berpuasa pada bulan Ramadan. Apa pandangan Dr. Zainal untuk kita sentiasa berwaspada dalam masa yang sama kita mematuhi SOP secara berdisiplin yang ditentukan oleh pihak kerajaan? Bila berlaku PKP bersyarat ini, kita sangat berharaplah supaya orang ramai mematuhi nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak yang berkuasa. Kerana gerakan yang terlalu besar, terlalu banyak, ini akan menimbulkan kluster baru atau infection yang baru. Kerana data-data daripada Kementerian juga menunjukkan bahawa berlaku jangkitan tempatannya seperti yang kita lihat berlaku di kalangan komuniti pekerja, berlaku di macam baru dilakukan berlaku bila kerja pegawai sebuah perkhidmatan kerajaan datang bekerja membuat saringan dan positif.
Jadi kita tak tahu jangkitan berada di sekeliling kita. Jadi kerana itu kita mesti pastikan benar-benar 2 kali social distancing dan juga memakai mask bila di tempat awam. Apa pandangan Dr. Zainal apabila kerajaan membenarkan menziarahi ketika hari raya akan datang dalam satu rumah sekitar 20 orang? Adakah wajar dibenarkan dalam keadaan kita masih tidak tahu di mana virus itu berada, siapa pembawanya dan sebagainya? Adakah perlu diadakan sedikit SOP kalau ingin dibenarkan juga? Ya, sebenarnya kita kena mengambil konteks lah ya, yang bilangan 20 ni arbitrary lah siapa saja disebut ya, sebab kita lihat ini bergantung pada rumah. Kalau rumah banglo, rumah besar, satu kawasan taman, jika dibandingkan dengan rumah teres, rumah di kampung ataupun dalam keadaan confinement, 20 itu bukan satu angka yang besar. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita kena ingat bahawa perhimpunan ataupun perayaan hari raya yang digunakan adalah untuk golongan ataupun kumpulan yang kita kenal rapat. Kita tahu di mana dia duduk, di mana dia datang, dan juga memastikan kawasan rumah kita tu katakan muatlah, jangan kalau rumah untuk 10 orang datang 20 orang memang overcrowded. Jadi kita sebagai masyarakat tempatan, masyarakat rumah kena appreciate dan juga mengadakan peraturan sendirilah rumah kita. Call dulu sebelum datang, siapkan sanitizer, kalau orang berpenyakit jangan datang, dan pastikan jarak itu dipatuhilah. Bagaimana pula dibenarkan yang diberitahu oleh pihak kerajaan di bawah MKN, kita boleh bergerak di dalam negeri? Maksudnya kalau daerah Gombak boleh ke daerah Hulu Langat. Pastinya ini akan diambil kesempatan bagi anak-anak yang berpisah dengan ibu bapa mereka. Pastinya mereka akan melakukan ziarah. Tetapi kita sedia maklum kelompok orang tua ini yang paling mudah untuk dijangkiti dan juga kelompok yang mempunyai sakit-sakit kronik. Jadi apa nasihat Dr. Zainal sebagai pakar kesihatan awam supaya anak-anak perlu ada social distancing yang benar-benar dapat diaplikasikan ataupun dipraktiskan biarpun dibenarkan dalam keadaan PKP bersyarat untuk menziarahi ibu bapa dalam wilayah ataupun negeri yang sama? Ya, tapi itulah kita kena ingat sama, katakan tu sepadan daerah atau sepadan negeri ini orang kata sepadan fizikal. Tapi kalau dalam satu negeri, saya bagi contoh lah, saya tinggal di Negeri Sembilan ya, dan sekarang ada berlaku kluster di Pedas, Rembau ataupun di Senayan. Ya. Jadi di sebelah aja di sepadan Negeri Sembilan tu, dari Seremban tempat saya tinggal. Tapi kita nasihatkan supaya orang daripada Pedas janganlah datang ke Seremban walaupun bersebelahan. Ya. Atau orang Seremban janganlah pergi ke Senayan walaupun bersebelahan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kita pastikan bila kita pergi ke rumah ibu bapa tu mereka dalam keadaan sihat dan kita juga dalam keadaan sihat. Dan yang ketiga, kita pastikan kalau ibu bapa kita tu keadaannya tidak berapa orang kata sihat, supaya dia confine kepada bilik dia, tinggal dalam bilik, dan kita bercakap daripada luar daripada luar ruang tamu dalam bilik dan sebagainya lah. Jadi kerana itu penting kerana mereka golongan berisiko. Jadi orang katakan tak mestinya dalam hari raya kita kena bersalah, minta maaf, bersalah, berpukul dan sebagainya. Kita boleh lakukan daripada jarak yang sesuai lah. Okey, untuk memastikan kawasan ataupun lokaliti kita sentiasa berada dalam kawasan hijau, sekarang ni dah banyak kawasan-kawasan daerah yang sudah pun bertukar color ataupun warnanya kepada hijau. Sebelum ini mungkin kuning ataupun merah. Tetapi kita pun tahu jika tiada langkah-langkah berjaga-jaga dilaksanakan, kawasan yang mungkin tiada masalah COVID ini akan dilanda semula jika pergerakan itu tidak dapat dikawal dengan baik. Dalam masa yang sama, ataupun contact tracing bagi mereka yang sudah pun ada jangkitan COVID-19 ini akan bergerak ke kawasan-kawasan yang dikatakan tiada jangkitan ini. Jadi bagaimana dari sudut pemantauan pihak berkuasa kesihatan untuk memastikan ini tidak berlaku, Dr. Zainal? Kita tahu kawasan hijau dan merah ini bergantung pada kes ya, dan tiada kes semasa. Tapi kita kena ingat bahawa kes masa ni hanya dijumpai ya, semasa saringan dilakukan ataupun mereka mempunyai gejala, mereka pergi ke hospital atau klinik kesihatan. Tetapi kebanyakannya masa ini
tidak ada saringan secara menyeluruh. Jadi masih banyak kes-kes yang berada dalam komuniti yang kita tidak sedar. Ya. Jadi apa yang penting ialah kita mengamalkan social distancing ataupun amalan SOP yang telah dinasihatkan. Yang kedua adalah kita selalu mendapatkan nasihat daripada pihak berkuasa apabila perlu. Dr. Zainal, bagi memastikan kita melakukan penyaringan yang lebih baik kerana kita sedia maklum kita agak mustahil untuk melakukan saringan menyeluruh untuk semua ataupun majoriti rakyat kerana yang pendekatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekarang iaitu saringan bersasar. Adakah sekarang kita boleh melakukan saringan yang lebih meluas untuk memastikan kita dapat detect ataupun mengesan mereka yang sudah pun membawa COVID-19 ini, Dr. Zainal? Ya, itu yang salah satu pada saranan daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun pihak-pihak berkuasa tempat yang lain, kesihatan yang lain. Kerana pada masa ini kita mengadakan target screening dan kita tahu kumpulan itu memang kita dah anticipate atau kita assume telah ada kes. Tapi yang penting sekarang ni supaya mesti kerajaan dapat merangka ataupun menjalankan community sampling, iaitu survey di tempat-tempat komuniti yang bukan targeted group. Kerana kita dapat dua perkara. Pertama, kita dapat mengandaikan berapakah beban penyakit itu berada dalam komuniti. Ya. Jika yang kedua, kita juga boleh mengandaikan sama ada tahap orang katakan herd immunity itu sedikit sebanyak telah ada dalam komuniti. Jadi kita lebih yakin dan selamatlah kalau misalnya katakan kawasan itu benar-benar hijau dan tidak ada kes. Jadi lebih confident untuk mereka bergeraklah. Jadi itu antara perkara yang mungkin kerajaan patut pertimbangkan, iaitu population screening untuk kawasan-kawasan tertentu sebagai tambahan kepada targeted screening. Sejak pelaksanaan PKP bersyarat ini, iaitu normal baru masyarakat apabila dibenarkan untuk pergi bekerja ataupun keluar untuk membeli belah dan sebagainya, syarikat, majikan dan juga pemilik premis menyediakan hand sanitizer, melakukan penjarakan sosial dan juga mencatat tetamu ataupun pelanggan yang memasuki premis masing-masing. Jadi bagaimana komuniti sendiri perlu melakukan sesuatu yang sesuai dengan cara mereka untuk menghindari COVID-19 ini? Pandangan Dr. Zainal. Ya, betul. Di kawasan bandar lain, ya, macam-macam application ada. Tetapi di kampung-kampung, komuniti mereka dah tahu sebenarnya. Jadi, di kawasan kampung ataupun luar bandar, kita minta supaya masyarakat itu sendiri mengambil tindakan. Sekiranya mereka pergi ke premis atau kedai yang mereka biasa, mereka menamakan perkara social distancing dan memakai mask. Kita juga tuan punya kedai itu supaya melakukan perkara yang sama, ya, menegur. Saya bagi contoh, saya pergi ke pasar-pasar di komuniti saya lah. Yeah. Ada pasar kecil saja, tapi ada rela membuat temperature check, membeli sanitizer dan pesan jaga jarak. Tapi bila kita masuk dalam pasar, kita lihat ramai juga penjaga-penjaga yang tak memakai mask. Kemudian di dalam tu agak susahlah sebab apa seperti orang ramai. Bukan macam di tengah supermarket, kita menghadkan jangan masuk. Jadi ini yang kita katakan komuniti ataupun rela ataupun pihak berkuasa yang jaga pasar kedai itu kena tegas sikitlah. Masa ini kita kena tengok betul-betul. Tak pakai, jangan masuk. Kalau kata tak boleh nak mematuhi jarak, jangan masuk. Jadi untuk jaga komuniti kita tak boleh harapkan apa-apa. Kita
kita mesti jaga. Okey, kita jaga kita Dr. Zainal berkaitan betul. dengan pemakaian topeng muka. Ini sentiasa menjadi perdebatan sejak awal PKP dilaksanakan. Nasihat WHO, jika tiada bergejala anda tidak wajar ataupun tidak perlu memakai mask apabila keluar di kawasan awam, tetapi jika ada gejala ataupun sakit-sakit seperti demam, batuk ataupun sesama, anda wajib memakai mask. Jadi bagi setengah negara yang sudah pun mempunyai cara mereka melakukan social distancing dan juga mengawal pandemik dengan begitu baik seperti di Korea dan juga di Taiwan, kita lihat penggunaan topeng muka ini satu kewajipan yang sudah lama. Sebab itu apabila pandemik berlaku, mereka dapat melakukan reaksi dengan segera dan juga berkesan. Jadi adakah wajar kita melakukan sedemikian walaupun tidak diwajibkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, tetapi masyarakat sendiri mandiri untuk menggunakan mask ataupun topeng muka, sama ada yang disyorkan itu ataupun yang cara yang reusable, yang boleh dibasuh dan sebagainya, Dr. Zainal? Ya, pada kami lah, saya dan rakan-rakan pakar perubatan kesihatan awam ni, kami menganggap bahawa mask ialah satu-satunya alat sebagai mencegah kita diri kita dan juga kesihatan ini. Kerana kita kata duduk rumah, tak keluar jika perlu, susah untuk dilakukan. Orang mesti keluar. Dan yang kedua, di kalangan sedang sakit COVID-19, banyak yang tidak ada simptom, tak ada gejala. Jadi kita tak tahu dia ada tidak, atau kita sendiri tak tahu ada tidak. Jadi bila masa keluar tu, alat yang paling sangat penting adalah mask. Jadi tak kira lah nasihat antaranya untuk menjaga diri kita dan juga diri orang lain, kita kena pakai mask bila kita berada di tempat awam. Tak kira sama ada mask tu ada topeng muka yang reply ataupun surgical mask ataupun yang dibuat pada cross atau linen yang biasalah. Jadi kita kena pakai sebagai jadi satu amalan pada semua rakyat Malaysia. Keluar rumah pakai mask buat masa sekarang. Okey, kita ambil pandangan tersebut Dr. Zainal. Bergerak ke hadapan, kita ingin juga melindungi kelompok-kelompok yang mudah terkesan. Seperti mana yang awal tadi saya katakan, orang tua, mereka yang bekerja dalam sektor-sektor perkhidmatan seperti pekerja asing dan juga kelompok pelarian yang berselerakan di seluruh negara kita. Kita tidak mahu apa yang berlaku di Singapura terjadi di negara kita, kerana apabila mereka mendapat ataupun menjejaki virus sudah pun ada di kalangan pekerja asing di rumah-rumah kongsi mereka ataupun dormitories mereka, dan itu yang berlaku di Singapura pada ketika ini. Adakah Dr. Zainal menjangkakan kita perlu lebih berwaspada bagi kelompok ini bergerak ke hadapan? Ya, saya rasa masa COVID-19 atau masa PKP, semua pihak sedang mengambil sebagai satu peluang untuk kita menyusun atur balik kita punya kehidupan dan pentadbiran kita. Contoh, asalnya kita ada banyak komite orang asing yang ada dokumen atau tidak ada dokumen. Jadi ini maksudnya bila berlaku kes ataupun saringan, jadi kita memang tidak katakan pemeriksaan termasuk dari segi dokumen dan termasuk dengan tindakan tegas dan sebagainya. Yang kedua, kita memperbaiki peraturan atau susunan atur premis-premis yang berkaitan dengan orang lain, makanan, fatwa, hilang dan sebagainya, supaya mereka mematuhi standard yang telah terbetulkan. Ya? Jadi yang ketiga adalah disiplin. Ya? Kita nampak orang kita ni kalau tak ada sebab kita nak sangat disiplin, tak nak ikut nasihat, tapi bila bersebab, maknanya ada sebab kesehatan atau naung yang penting. Jadi masa ini kita susun atau balik reorganize dengan norma-norma baru ini, insyaAllah kita ada sebab untuk kita melakukan perkara yang besar tadi. Kita kena sibat. Adakah wajar kita menambah sedikit lagi ataupun menambah lebih banyak dana peruntukan untuk kita lakukan engagement, pendidikan norma baru ini di kalangan masyarakat kita, Dr. Zainal? Ya, saya rasa ada dua perkara yang kita kena tingkatkan sekarang di samping tindakan kerajaan yang dilakukan. Pertama, untuk mengadakan penyelidikan rawatan, vaksin dan sebagainya. Yang kedua, kita juga meningkatkan engagement ataupun community empowerment.
untuk memperkasakan komuniti. Mungkin mereka ada ikut tetangga, mereka ada kopi, mereka ada pospen. Kalau dulu mereka menangani saja sukarela lah. Dengi, NCD dan sebagainya. Tapi sekarang kita develop sistem supaya masyarakat kita boleh menjalankan surveillance, screening, health promoter, education kepada masyarakat. Tapi kena ada dana dan secara berstruktur. Ya betul, mesti ada tambahan untuk education. Adakah kita wajar mencontohi negara-negara termaju dalam hal menangani wabak pandemik ini seperti Korea Selatan dan Taiwan yang memperuntukkan dana yang begitu besar, dalam masa yang sama the whole government orang kata pun respond, bukan hanya pihak Kementerian Kesihatan tetapi melibatkan semua agensi kerajaan, pihak swasta, NGO dan masyarakat awam? Ya betul. Negara maju ni kita kena spesifik. Kita kena ikut Korea, Jepun, China, Taiwan. Jangan ikut Amerika, Itali, Spanyol dan sebagainya. Mereka tu adalah di liga yang berlainan. Ya? Approach mereka berlainan. Jadi bila kita ikut negara-negara seperti Korea, Taiwan, China, Jepun dan sebagainya ini, mereka betul. Kita tengok mereka banyak membuat community engagement, community screening dan melibatkan orang katakan aplikasi, teknologi baru. Kita lihat menggunakan QR code dan sebagainya. Jadi benda-benda ini kita kena orang katakan perluaskan. Bukan setakat di bandar besar, tetapi juga di kampung-kampung dengan coverage internet yang baguslah. Jadi memang kerajaan kena lihat dan semua agensi kita lihat bukan sahaja agensi pemantauan kerja asing atau kesihatan, tapi seperti pihak berkuasa tempatan, kilang, pembangunan sosial dan masyarakat ini semua kena bangun sebab kita masuk dalam era pembangunan IR 4.0 ni. Jadi masa inilah kita nak melaksanakan secara menyeluruh ke seluruh negara. Okey, terima kasih Datuk Dr. Zainal atas masa yang diberikan, menarik perkongsian dan juga pencerahan berkaitan bagaimana kita dalam era kita melonggarkan PKP bersyarat ini dan pastinya masyarakat ingin membangunkan ekonomi mereka. Dalam masa yang sama kita terus berwaspada kerana kita tidak tahu bilakah akhirnya tamatnya perang COVID-19 ini selagi vaksin tidak ditemui oleh pihak pakar-pakar perubatan. Jadi terima kasih sekali lagi Dr. Zainal atas masa yang diberikan. Itu tadi Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Rakaman dilakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Terima kasih.